Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah. Okey, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, untuk subjek matematik tahun 4. So, untuk topik hari ini, saya akan mengajar berkaitan tempoh masa dan anggaran masa. Okey, so kita lihat dulu objektif pembelajaran kita. Okey, di akhir pembelajaran, kamu semua akan dapat menentukan tempoh masa yang melibatkan jam dan minit, menyatakan anggaran masa melibatkan jam dan minit berdasarkan set rujukan yang diberi dalam situasi harian. Okey, segitu mulu. Okey, so untuk tempoh masa awak dah belajar kan hari Isnin hari tu. Okey, so kita lihat dulu tempoh masa. Okey, untuk hari ini Ustazah lebih suka awak tekankan cara nak mencari menggunakan tempoh masa menggunakan formula. Okey, awak nak guna kaedah lain pun boleh, tapi sebenarnya untuk lebih faham, awak boleh fokus kepada satu cara, iaitu formula sahaja dengan menggunakan formula waktu tamat ataupun waktu berakhir tolak dengan waktu mula sesuatu aktiviti ataupun sesuatu program. Okey, so kita lihat contoh. Okey. Okey, nyatakan tempoh mereka bermain bola. So kalau awak boleh baca, okey, kami bermain bola daripada pukul 10.05 pagi sehingga 10.50 pagi. So daripada 10.05 sampai 10.50 tu berapakah tempoh masa? So awak boleh gunakan kaedah ini, tapi kalau kita nak gunakan kaedah formula, awak kena tentukan waktu mula 10.05, waktu tamat 10.50. Okey. So buat dalam bentuk lazim, awak bahagikan jam dan minit. So kita tengok dulu waktu mula ke waktu tamat. Jangan tertukar. Okay. So kita ambil dulu waktu tamat. Waktu tamat dia pukul 10.50. Okey, lepas tu kita nak tolak dengan waktu mula 10.05. Ada masalah. Kemudian tengok rumah minit 50 tolak 5 tak boleh. Okey, kosong tak boleh tadi pinjam. Okey, so jadi 45 minit. Jam 10 tolak 10 sama dengan sifar. Jadinya awak keluarkan jawapan dia 45 minit. Okay, jangan tinggalkan jawapan seperti ini ya. Okay, awak takkan dapat markah penuh. So pastikan awak keluarkan semula jawapan dia adalah 45 minit. Alright, seterusnya. Okay. Pada belajar pun kan dengan Ustazah Liz kan. Okay, so waktu mula, waktu tamat. Okay, Ustazah cuma nak ajar macam mana kita nak gunakan kaedah formula ni dengan mencari waktu mula bila, waktu tamatnya bila. Kemudian buat sahaja bentuk lazim. Waktu tamat, ambil dulu waktu tamat 16. Ditolak waktu mula jam 14. Okay, so sama dengan 5 minit sifar. 16 tolak 14 sama dengan 2. So keluarkan juga. Jangan tinggal keluarkan jadi 2 jam. Boleh? Okay, so kita lihat contoh yang ketiga. Nanti kejap. Okay, tempoh mula gotong royong. So kita kena tentukan. Okay, waktu mula, waktu akhir. So waktu mula gotong royong adalah 8.10. Bukan 7.40. 7.40 tu waktu berkumpul dan taklimat. So start gotong royong pada 8.10 minit 10 pagi. So waktu mula 8.10. Waktu tamat 11.40 AM. So bila AM dengan AM tak ada masalah. Awak tolakkan sahaja. Waktu tamat 11.40 tolak waktu mula 8.10. Okay. So 40 tolak 10 sama dengan 30. 11 tolak 8 sama dengan 3. So macam biasa, keluarkan semula jawapan 3 jam 30 minit. Mesti dikeluarkan semula. Okay. So, terusnya contoh yang keempat.
Ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Okey, so waktu mula ayah bekerja adalah 7.30 pagi. Waktu tamat pukul 5 petang. Okey. Kemudian sekarang ni awak tengok masa mula dan waktu tamat. Adakah waktu dia sama? Okey, tak. Okey. Waktu mula pagi, waktu tamat petang. Berbeza dia punya waktu. Satu pagi, satu petang. Jadinya apa yang perlu awak buat, kalau soalan dia macam ni, waktu dia berbeza, tukarkan kepada sistem 24 jam. Tukar dulu 24 jam. So pagi 7.30 pagi sama dengan jam 7.30. Tamat di ke 5 petang. Petang kena tambah 12. So 5 tambah 12, awak akan dapat 17. So pukul 5 petang sama dengan jam 17. Okay, so gunakan tempoh masa. Waktu tamat tolak waktu mula. Okay. Waktu tamat jam 17. Waktu mula jam 7.30. Okay, so tengok rumah minit. Okay, sekejap. Tengok dulu rumah minit ni. Awak tengok sekali imbas. Kosong tolak 30 boleh tak? Tak. So kita pinjam sebelah. 17 pinjam 1 tinggal 16. Okay. 1 jam yang awak pinjam, awak kena tambah dekat rumah minit sebanyak 60 minit. So 60 tambah sifar sama dengan 60. Kemudian 60 tolak 30 sama dengan 30. Rumah jam 16 tolak 7 sama dengan 9. So keluarkan semula. Okey, sama dengan 9 jam 30 minit. So ayah bekerja selama 9 jam 30 minit. Okey, dan yang terakhir, contoh Andi bersekolah dari jam 7.40 hingga jam 13.10. Berapakah tempoh Andi bersekolah? Okey, so cari waktu mula jam 7.40. Waktu tamat jam 13.10. Okey. Kalau awak tengok sini pun dia waktunya berbeza kan, pagi habis petang. Tapi sebabkan dia dah nyatakan dalam sistem 24 jam, awak tak perlu tukar dah. Okey, so tinggal selesaikan sahaja. Waktu tamat jam 13.10 tolak waktu mula 7.40. Sama juga macam tadi. Awak tengok rumah minit. 10 minit tolak 40 tak boleh. So kita pinjam 13 jam. Pinjam 1 tinggal 12 jam. So 1 jam tambah 60 minit. So sebabkan tadi dah ada 10. So 10 tambah 60 kita jadikan dia sebagai 70 minit. Okay, kemudian barulah kita tolakkan dengan 40 minit. So 70 tolak 40 sama dengan 30 minit. Okey, kemudian rumah jam 12. 12 tolak 7 sama dengan 5. Okey, jangan tinggalkan. Saya ingatkan balik lagi kan. Jangan tinggalkan macam ni. Keluarkan balik. So, Andi bersekolah selama 5 jam 30 minit sahaja. Okey, boleh? Kena keluarkan balik. Jangan tinggalkan dalam bentuk lazim macam ni, tak dapat markah penuh. So kena keluarkan. Ini adalah pemarkahan UPSR sebenar. Walaupun awak belum sampai ke tahap UPSR ataupun walaupun UPSR dah dimansuhkan, cara pemarkahan tetap sama. So mesti dikeluarkan semula. Okey. Alright. So kita masuk pula kepada anggaran masa. Okay. Anggaran masa. Okay. Suatu anggaran boleh dinyatakan sama ada kurang daripada, lebih daripada atau lebih kurang. Okay, tapi awak kena nyatakan masa dia lah. Contohnya kurang daripada 1 jam ataupun lebih daripada 30 minit ataupun lebih kurang 2 jam. Macam itulah contoh dia. Okay, so kita lihat contoh yang pertama. Okay. Jarak perjalanan 100 km mengambil masa 1 jam. Maksudnya
Setiap 100 kilometer, tempoh masa dia 1 jam. So, berapakah anggaran untuk sampai ke Melaka? Okey. So, kat sini Ustazah akan buat satu garis lurus. Okey, bermula daripada 0 kilometer. Kemudian dia pergi 100 kilometer dalam tempoh 1 jam. Jadinya, kita gandakanlah. Jadi, kalau 100 kilometer 1 jam, 200 kilometer sama dengan 2 jam. Okay, so kita cari maklumat dulu. Dia nak Melaka. Tengok dekat papan petanda tu. Melaka 96 kilometer. So bermula dari tempat dia berada sekarang ni. Okay, kemudian dia bergerak ke Melaka. Zoom, bergerak ke Melaka. Okay, sejauh 96 kilometer. So, anggarkan masa. Anggaran masa dia adalah, so awak tengok dekat sini. Kalau 100 km 1 jam, sampai tak 100 km? Tak sampai. So, bila tak sampai, tempoh masa dia tak sampai 1 jam. Betul. So, anggaran masa dia bila awak boleh tulis, jawapan dia lebih kurang 1 jam. Lebih kurang tu maksudnya dia nak menghampiri 1 jam. Tapi dia tak sampai 1 jam. Ataupun awak boleh cakap kurang daripada 1 jam pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Jelas? Okey. So, kita lihat contoh yang kedua. Okey, tadi ke Melaka. Sekarang ke Muar. Sama juga kita gunakan garis masa yang sama. Okey, tengok petanda Muar. Okay, Muar adalah 138 km. Okay, daripada sekarang, tempat yang sekarang, dia bergerak sejauh 138 km. So, dia sampai di Muar. Okay, so berapakah anggaran masanya? Okay, so awak tengok balik pada rajah. 100 km 1 jam. So, dia lebih daripada 130, sebab dia lebih daripada 138, tapi dia kurang daripada 200 km. So, macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak anggarkan? Okay, so kita tengok kat sini. Okay, dia tempoh 1 jam dengan 2 jam. So, yang pertama awak boleh cakap, lebih daripada 1 jam, betul? Lebih daripada 1 jam. Ataupun awak boleh cakap kurang daripada 2 jam. Okay. Sebab dia jauh lagi perjalanan. So, dia kurang daripada 2 jam tetapi dia lebih daripada 1 jam. So, awak boleh jawab salah satu. Lebih daripada 1 jam ataupun kurang daripada 2 jam. Ni sebab kita buat anggaran. Okay, seterusnya. Nak pergi Batu Pahat pula. Okay, Batu Pahat 200 km. Okay, gerak 200 km. Okay, so bila awak tengok dekat maklumat, 200 km sama dengan 2 jam. So, bila macam ni, awak boleh dapatkan waktu yang tepat. So, awak terus tulis 2 jam. Okay. Kalau awak kata kurang daripada 2 jam, salah lah. Sebab dia maklumatnya dia 100 km 1 jam, 200 km sama dengan 2 jam. So, awak nyatakan saja masa dia adalah 2 jam. Okey, so soalan yang seterusnya. Puan Aina membungkus 300 paket keripik dalam masa hampir 5 jam. Hitung anggaran masa yang diambil untuk membungkus 2,100 paket dan juga 150 paket. So, kita tengok dulu soalan A. Okey, berapa tempoh masa untuk bungkus 2,100 paket? So, gunakan garis masa. Okey, setiap 300 paket, dia menggunakan masa 5 jam. Betul? 300 paket sama dengan 5 jam. So, kita boleh buat gandaan. 300 sama dengan 600. So, 10 jam. 9, 1,200, 1,500, 1,800, 2,100. So, jam tu pun awak gandakan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey, so maklumat dia 2,100 paket. So, berapa? So, boleh lihat kat sini. 2,100 paket sama dengan 35 jam. So, anggaran masa untuk membungkus 2,100 paket sama dengan 35 jam.
Okey, jawapan boleh dalam jam ataupun awak boleh gunakan yang tadilah, lebih kurang, kurang ataupun lebih daripada. Bergantung kepada maklumat soalan. Okey, sekarang ni selesai untuk A. Kita nak cari pula kalau 150 paket berapa jam pula, berapa tempoh masa dia. Okey, so 150, okey, starting dia adalah 305 jam. So dia kurang daripada 300. So dia separuh lah kan. So separuh. So jawapan dia mesti dekat sini. So anggaran dia adalah awak boleh katakan kurang daripada 5 jam. Sebab kalau 305 jam, kalau tak sampai 300 dia kurang daripada 5 jam. Ataupun awak boleh kira juga. Okay, kalau 305 jam, separuh daripada 300 tu 150 tu kan separuh. Jadinya 5 jam tu awak boleh separuhkan. Bahagi dengan 2. So kalau awak bahagikan 5 jam dengan 2, awak akan dapat 2 jam 30 minit. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh faham soalan tentang anggaran masa? Okay, so Ustazah harap kamu semua boleh faham. Boleh rujuk buku teks kalau awak tak berapa nak faham, ataupun awak boleh tengok balik video Ustazah, ataupun kalau awak rasa tak cukup lagi, boleh cari saja maklumat-maklumat yang ada di YouTube. Okey, boleh anak-anak? Okey, so sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. So jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. So wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.